الصلاة والسلام عليك يا إمام. Adapun bila kita sebut Asy'ariyah tu bekas Mu'tazilah. Imam Abdul Asy'ari dulu ketika dia kecil, bapa dia meninggal dunia, mak dia kahwin dengan Abu Ali Al-Jubai, ketua Mu'tazilah. Kemudian dia diasuh oleh bapa dia sampai umur 40 tahun jadi pembesar Mu'tazilah. Kemudian bertaubat daripada Mu'tazilah. Disebabkan itu dia ada bawa pengaruh Mu'tazilah di dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Dia memang betul, tak ada masalah. Siapa kata Mu'tazilah kafir? Siapa kata? Siapa berani kata Mu'tazilah kafir? Khawarij kafir? Siapa berani kata? Orang tu syahadah, semayang, puasa, zakat, kita boleh kafirkan dia? Dia hanya ada perbezaan beberapa perkara yang tidak jelas. Zaman Nabi ada bagi tahu tak Allah tu berjisim atau tak berjisim? Ada bagi tahu tak? Nabi ada bagi tahu tak Allah bertempat tak bertempat? Banyak perkara yang tak dijelaskan oleh Nabi. Tetapi setelah bermulanya kurun separuh yang kedua kurun yang pertama ataupun penghujung kurun pertama, dah mula dah ada orang mula mempersoalkan tentang qada dan qadar. Timbul qadariyah, yang ada yang lawan qadariyah dipanggil jabariyah. Manusia ni majbur. Ada yang memahami nas Al-Quran dan Hadis secara literal, secara zahir. Dia kata Allah ada tangan, ada kaki, ada wajah, duduk atas dan sebagainya. Datang satu kelompok Jahmiyah lawan, tak, Allah tak ada sifat, itu semua sifat makhluk, Allah tidak ada sifat, langsung menafikan sifat, Mu'attilah. Macam-macam masalah muncul kan di sewaktu kerajaan Bani Abbasiyah. Khalifah Ma'mun, Mu'tasim billah, Wasit billah, 3 khalifah berpahaman Mu'tazilah. Paksa semua ulama dan umat Islam berpegang dengan fahaman Mu'tazilah. Contohnya lah fahaman Mu'tazilah ni, kalau nak tahu, Quran itu makhluk, Allah tidak boleh dilihat di akhirat, Allah ada kewajipan, Allah wajib berbuat salah wal aslah. Kemudian ada satu kelompok yang buat dosa besar, mati buat dosa besar, tak sempat taubat, dia Islam tidak, kafir pun tidak, akan ditempatkan di satu tempat namanya manzilatun bainal manzilatain. Paksa semua ulama dan umat Islam ketika ikut fahaman Mu'tazilah. So siapa yang bangkit menentang Mu'tazilah ketika itu? Mana pergi ulama salafus salih ketika itu, nak tanya? Ada baca sejarah? Imam Ahmad bin Hanbal dipenjarakan berapa belas tahun. Bukan kita kata Imam Ahmad bin Hanbal itu silap, salah. Dia tak mampu berhadapan dengan kelompok Mu'tazilah, dipenjarakan belasan tahun, tak mampu berhujah dengan Mu'tazilah. Dia Imam Ahlussunnah wal Jamaah. Kita tak pernah tolak pun, tak pernah ragu pun yang Imam Ahmad bin Hanbal ni imam salah seorang, Imam Ahlussunnah wal Jamaah, imam salafus salih. Tapi tak mampu berhadapan dengan Mu'tazilah. Sampai khalifah pun boleh terpengaruh. Kalau dia mampu, kenapa dia tak boleh menerangkan kepada khalifah bahawa Mu'tazilah ni tak betul, bukan Ahlussunnah? Allah bangkitkan Imam Abul Hasan Asy'ari yang memang asalnya Mu'tazilah, keluar Mu'tazilah, saya tak nak cerita panjang kisah dia, dan dia Allah gunakan Imam Abul Hasan Asy'ari menentang Mu'tazilah, bahkan semua kelompok-kelompok yang lain bungkus semua. Ketika itulah ulama baru mengangkat dia sebagai penyelamat Ahlussunnah wal Jamaah. Baca sejarah. Kenapa yang lain tak mampu nak berhadapan? Allah ambil Imam Abu Hasan Asy'ari sebab dia ni keturunan sahabat Nabi kan, daripada Abu Musa Asy'ari. Ada riwayat dia yang keluar daripada kelompok Mu'tazilah, dia lawan balik. Nak cerita pun panjang kisah dia. Jadi apabila nak lawan Mu'tazilah ni, qala Allah qala Rasulullah, tak jalan. Kalau jalan dah tentu Imam Ahmad bin Hanbal selesai dah, bungkus semua Mu'tazilah. Jika boleh Ustaz, boleh komen satu kalam daripada satu perkataan daripada seorang ahli ilmu tentang Imam Ahmad rahimahullah tak mampu menentang hujah Mu'tazilah. Juga disebut qala Allah wa qala Rasulullah tak jalan sebagai metod melawan Mu'tazilah. Sehinggalah Allah SWT mendatangkan Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sebagai penyelamat ummah. Boleh Ustaz komen perkataan ni atau persoalan ni? Ini kerana banyak orang dia tak membaca ataupun tidak mengkaji dengan kajian yang betul ya. Kalau dia tahu Imam Ahmad ada kitab namanya Ar-Raddu 'ala Az-Zanadiqati wal Jahmiyah, dan dia baca kitab-kitab yang menghimpunkan riwayat mihnah, sama ada riwayat Salih, riwayat Hanbal,
ataupun riwayat Al-Hafiz Abdul Ghani dan sebagainya, kita akan tengok bagaimana Imam Ahmad berhujjah dengan golongan Jahmiyah, dengan Mu'tazilah, dengan hujjah aqliyah yang mufhimah. Hujjah aqliyah, hujjah akal yang membungkam mereka sehingga mereka tak mampu menjawab lagi. Kalau kita tengok apa hujjah Abdul Aziz Al-Kinani, Ibnu Battah juga menghimpunkan sejumlah perdebatan Ahli Sunnah wal Jamaah dengan Mu'tazilah. Jadi maknanya orang yang cakap macam ni maknanya tidak ada pengetahuan. Dia tidak ada pengetahuan. Sedangkan kita tahu Mu'tazilah telah pun dikalahkan oleh Imam Ahmad, dan Imam Ahmad wafat dalam keadaan khalifah telah pun menarik balik akidah Mu'tazilah, dan dia wafat dalam keadaan dia dimuliakan oleh khalifah, dan Abul Hasan Asy'ari hanyalah muncul pada abad ke-4 Hijrah, yang mana ketika itu di zaman penguasaan Bani Buih ataupun Syiah Zaidiyah. Dan Abul Hasan Asy'ari walaupun dia ada sumbangan dan jasanya, tapi dia tidak mampu menamatkan mihnah Mu'tazilah. Bahkan berterusan Mu'tazilah menguasai kerajaan sepanjang hayat Abul Hasan Asy'ari di bawah nama Syiah Zaidiyah. Dan dihikayatkan bahawa golongan Kullabiyah tidak berani untuk pergi berdebat dengan, walaupun Ibnu Kullab sezaman dengan Imam Ahmad, tapi Ibnu Kullab sendiri tidak mau menghadiri majlis perdebatan dengan Mu'tazilah, katanya sebab tidak mau hadir ke majlis sultan. Jadi kita tahu Imam Ahmad berdebat, Imam Ahmad ada rekod catatan riwayat-riwayat yang mutawatir. Perdebatan itu diriwayatkan word by word. Jadi kalau dia tak baca, itu nasib dia lah. Itu dia punya lack of reference lah. So dia kena banyakkan lagi membaca. Kita nasihatkan kepada orang yang macam ini, teruskan tuntut ilmu, jangan malas membaca, kerana membaca itu adalah punca kejayaan. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala akan bimbing dia. Kalau dia meneliti kepada dalilul hadi, dalil yang membimbing kepada kebenaran, dan dia memohon kepada Allah dilindungi daripada pengaruh syaitan dan juga mendapat bantuan daripada Allah Ta'ala untuk dia menemui kebenaran, insyaAllah dia akan nampak. Jadi kerana kurang membaca. Ramai orang dia tidak membaca. Dia ingat Imam Ahmad hanya tinggalkan kitab-kitab fiqh. Tidak. Imam Ahmad meninggalkan karya yang begitu besar. Anak murid dia Ad-Darimi. Ad-Darimi anak murid Imam Ahmad. Bagaimana hujah-hujah aqli yang dikemukakan oleh Ad-Darimi. Imam As-Sajzi Al-Hanafi sezaman dengan Al-Baqillani. Bagaimana hujah-hujah aqli yang dia kemukakan dalam kitab dia. Risalah ila Ahli Zabid. Dan banyak. Kalau kita nak cerita pasal kitab rudud ulama Ahli Sunnah wal Jamaah ke atas Mu'tazilah, ke atas Jahmiyah, ke atas Asy'ariyah, sangatlah banyak dan semuanya hujah aqliyah, hujah yang rasional, tetapi bukan rasional Yunani. Dia adalah rasional yang sudah pun terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah. Rasional yang telah terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah, rasional yang berlandaskan fitrah. Itulah beza. Cuma golongan ahli kalam ni, dia kalau sebut rasional, yang dia faham ialah rasional Aristotle saja. So kita, kalau you nak kata Aristotle, memang Imam Ahmad tak guna Aristotle. Imam Ahmad guna qala Allah, qala Rasul. Tapi dalam qala Allah dan qala Rasul ada dalil aqli. Wallahu ta'ala alam bis-shawab.